Bernama radio stesen berita bisnes anda untuk waktu ini. Kita kembali semula dalam Temu Buat Radio. Kita bawakan sekali lagi Tuan Haji. Ya. The one and only. Tak ada yang lain. Tuan Haji Tiada Abdul yang Aziz. lain. Lagu. Ya, dia penting lah Tuan Haji ni, penting sangat untuk kita. Untuk dia menjamin masa depan sebenarnya. Ya. Untuk diri dan keluarga. Dan Tuan Haji tidak bersorangan. Beliau bersama-sama dengan Encik Muhammad Irwan Abu Zahar, yang merupakan Ketua Jabatan Sokongan Perniagaan Waalaikumsalam. Okey, baik. Jadi topik kita bawakan siri 2. Faraid. Faraid. Siapakah waris anda dan cara pembahagian harta? Baik, itu adalah tajuknya. Okay, jadi kita nak tanyalah tentang Faraid. Sebab minggu lepas Tuan Haji dia beritahukan, orang nak sebut Faraid. Tahu ke tidak ni pecahan dia? Kan Tuan Haji tegas menekankan tentang itu. Sekali lagi Tuan Haji, minggu ni kalau Tuan Haji tegas, kamera yang ni pula. Kalau minggu depan tepi sana kan. Sekarang tepi kiri. Dia ingatlah tu. Tu Cik Irwan pun sama. Kalau nak tegas, kamera kat sini. Dia bahagian ketegasan tu boleh di sinilah. Jadi kita nak tanya Cik Irwan dulu. Sebagai yang pertama kali lah masuk ke konti kita untuk program Rancang Harta Pusaka sama-sama dengan Salihin. Ini kalau sebut Faraid tu apa? Adakah sesuai dengan orang yang bernama Farid sahaja? Macam nama Faridah, Rafidah dan lain-lain. Tak ada. Apa tu Faraid? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Raisha dan Natasha dan yang dihormati our CEO Mr. Presiden Encik Abdul Aziz Peru. Terima kasih kerana jemput kami pada pagi ini, pagi yang mulia ni. Macam Raifah cakap, adakah nama orang kan? Tapi memang betul. Memang ada, kita jumpa orang nama Ahmad Faraid. Ada? Ada. Ben saya tak boleh beritahu lah. Tapi bila kita cakap Faraid, kesinambungan daripada cerita perkongsian our CEO kan. So kita cakap sebelum kita pergi jauh pasal wasiat sebelum ni, Encik Aziz cakap pasal perancangan. So seorang tu biasa dia akan tahu dia punya struktur family dulu. So Faraid ni sebenarnya adalah ilmu pembahagian harta pusaka bagi orang Islam yang telah meninggal dunia. Dan kalau ikut dari segi bahasa memang banyak maksud dia. Menetapkan, mewajibkan dan menghalalkan. Tapi dari segi syarak dia, kalau kita tengok pelbagai definisi, tapi kalau kita rangkumkan sebenarnya lebih tepat dia adalah pembahagian harta pusaka orang Islam. Ilmu yang ada dalam yang Islam dah anjurkan untuk simati kepada waris-waris dia melalui pusaka, dan ditentukan bahagiannya kepada waris-waris yang tertentu. Maknanya bahagian yang tertentu kepada waris-waris yang tertentu, mengikut landasan seperti ada yang dinyatakan dalam Al-Quran dan seterusnya. Jadi Faraid ni lah yang kita sebut macam minggu lepas kita recap sikit, yang dia ada persen-persennya 1/8, 3/6 macam tu Tuan Haji kan, pecahan-pecahan tertentu. Itu dah termaktub dalam surah Nisa, dah bercakap. Dah bercerita berapa banyak pembahagian suami, isteri, mak, ayah dan juga anak-anak. Ini first line dia. Ini dia orang ni ialah waris yang mandatory. Itu yang kita ingat, waris mandatory, mak ayah, suami atau isteri, anak-anak lelaki dan perempuan. Itu waris mandatory seseorang. Anak-anak. Cantik tu, waris mandatory. Kan tak boleh berubah ni. Permulaan. Tapi berlaku juga kecelaruan. Kecelaruan di antara adik-beradik. Kalau kata adik tu laki seorang, perempuan seorang, senang kira. Mak ayah, lepas tu isteri dan sebagainya. Ini apabila ada ramainya adik-beradik lelaki, ramainya adik-beradik perempuan, dah tak erti kira. Terlupa pula formula pecahan. Dia macam mana nak kira tu sebenarnya? Kalau Natasha sendiri belajar pecahan tu masa standard berapa? Darjah berapa tu? Sekarang untuk silibus sekarang standard 1. Nak saya darjah 1 dia dah belajar. Dah bagi tahu Tuan Haji pula dah. Tadi Tuan Haji tanya. Okey. Kalau kita tengok sebenarnya dalam hadis Nabi pun dia cakap antara ilmu-ilmu yang mula-mula dicabut di dunia ni adalah ilmu Faraid. Kan? Dia Nabi pun suruh kita ajarkanlah Faraid, sebab antara ilmu yang mudah dilupakan, antara yang dilupakan. So Faraid ni bila kita, even Cik Aziz, saya bila berjumpa dengan orang yang bertanya di luar sana, dia akan bertanya, adakah adik-beradik saya? Tapi sebenarnya kita kena tengok struktur ataupun keadaan family tu sendiri ataupun keluarga tu sendiri. Macam contoh, kalau saya bagi yang terdekat, Natasha ni
ahli keluarga terdiri daripada siapa? Ni lagi kantoi kan. Kita nak tanya, Natasha terdiri daripada keluarga daripada siapa? Terdiri daripada ibu ayah. Okey, anak-anak ada lelaki ke ada perempuan ke Ada. macam mana? Ada lelaki. Berapa lelaki, berapa perempuan? Itu memang spesifik sangat. Okey. Saya boleh bagi tahu. Saya boleh bagi tahu. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Bila nak buat surat dah ni. Buat surat ni bagi harta. Bila Encik Aziz cakap tadi mandatory kan, dia ataupun ashabul furud yang disebutkan, dinyatakan dalam Al-Quran. So dalam kategori Natasha sendiri, ibu ayah ada bahagian dia. Kita jangan cerita adik-beradik dulu. Ya. Ibu ayah, kemudian ada suami, kemudian ada anak. So bahagian ibu ayah tadi setiap seorang 1/6. 1/6 ayah, 1/6 ibu. Masing-masing Kemudian ini kita mengandaikan siapa pergi dulu? Suami ke Natasha pergi dulu? Kita nak bagi contoh ni. Contoh Natasha pergi dulu Minta maaf, saya bagi contoh je lah. So Natasha pergi dulu, suami ibu 1/6, ayah 1/6. Kemudian suami akan dapat 1/4. Dengan wujudnya anak-anak tadi. Setelah menolak yang bahagian macam Encik Aziz cakap tadi, barulah dapat bahagian yang dibahagikan kepada anak-anak mengikut nisbah 2 kepada lelaki, 1 kepada perempuan. Kat sini tak ada isu adik-beradik. Mana ada, tak ada isu adik-beradik kat situ. Maknanya kalau pun anak lelaki tu, tak ada orang kata anak lelaki selalu kata hero kan. So kalau tak ada anak lelaki pun ayah kita tu akan jadi pendinding ataupun stopper. So dia tak akan pergi kepada kita punya adik-beradik ataupun siblings tadi. Okey, baik, untuk anda yang baru mendengar kami, kita dalam program Rancang Harta Pusaka bersama-sama dengan As-Salihin. Ada 2 tetamu kita bawakan, Tuan Haji Abdul Aziz dan juga Encik Muhammad Irwan dari As-Salihin. Jadi kalau anda ada sebarang soalan, rasa nak telefon 0326927939 ataupun anda boleh sahaja tinggalkan soalan anda di laman Facebook bernama Radio. Percuma kita nak bagi tahu kan. Betul. Kadang-kadang Ya, sebut masanya. pasal harta ni daripada kita dulu ialah satu keluarga yang utuh, yang rapat. Wah, Kuat sangat nampak tu. dia punya khol, nampak kholah dia tu Dia kan. macam ayam dicincang tak dapat putus lah. Macam tak boleh pun, tak jadi pun Tak kan. jadi putus. Tapi kerana harta pusaka Okay. Baik, jadi kita nak tanya kan, ada yang macam walaupun faraid kita tahu lah kan, termaktub di surah An-Nisa kata Tuan Haji tadi. Okey, tapi kenapa why lelaki lebih? Kenapa? Kenapa Kenapa, yang jaga Haji? perempuan? Tuan Haji pun cakap juga perempuan selalu jaga Perempuan anak. ni selalu jaga tau. Tengok anak sayang mak semua nampak perempuan sayang. Contoh macam tu. Tapi lelaki lebih. Kan? So macam datang ke konti ni pun yang lelaki kan. Kita perlu hantar lagi wakil perempuan. Ada apa-apa pun lelaki, walaupun Islam. Sama jawab tu kita macam ni. Okay, baru walaupun Islam menyamantarakan kan, tak ada lelaki lebih ke perempuan lebih, tetapi kita melihat daripada zaman dulu pun fitrahnya sampai sekarang pun yang memberi nafkah pun suami. Bagi mahar ataupun mas kahwin pun suami. Tak adalah isteri tu yang bagi mas kahwin kan. Jadi maintenance ataupun nafkah tu sebenarnya adalah zahirnya lelaki yang bagi. Dan menerima harta pusaka kan, selalu saya cakap dengan orang yang selalu jumpa, menerima pusaka tu bukan sekadar menerima, betul tanggungjawab. Tanggungjawab lelaki tu tak habis dekat tu. Masih lagi ada tanggungjawab dengan ibu, dengan adik-adik dia. So tanggungjawab, walaupun kita faham ada yang sekarang ni, minta maaf cakap, ada isteri yang tanggung suami, tetapi tanggungjawab lelaki yang lebih memberi nafkah tu tak akan terputus. Masih lagi suami. Jadi bila suami yang kena maintain keluarga, suami yang kena bagi nafkah pada keluarga, itu yang diberikan lebih kepada suami. Tetapi sebenarnya bahagian tu tak pernah kita tengok mendiskriminasikan bahagian perempuan. Dan datangnya As-Salihin ni, kita memberi instrumen-instrumen lain juga. Macam mana nak besarkan bahagian Natasha, macam mana kita nak besarkan tu kan. So ada instrumen-instrumennya, seperti perjanjian aset bersama untuk atas perceraian, kita ada deklarasi hibah, kita ada amanah. So ada berbagai instrumen yang kita boleh lihat. Jo Islam tu sebenarnya cantik. Ada macam-macam instrumen, cuma kita kena explore dan kita tahu. Nak tambah sikit. Sila. Cantik Tuan Haji. Kita memang tunggu Tuan Haji berkata-kata. Fokus. Nak sikit. Macam saya kira kes saya lah. Bila ayah saya meninggal, sebelum mayat keluar rumah, selalu yang berdiri depan mayat tu anak sulung lelaki. Bagi tahu yang ada, maafkanlah
si arwah ni dah pergi. Ya. Kalau ada hutang piutang arwah, jumpa saya. Ya. So tanggungjawab si lelaki tu mak berat. Ambil tanggungjawab mak ayah yang dah pergi. So kalau ada hutang piutang jangan bukan jumpa adik saya ke jumpa saya. Saya sebagai penghulu Ya. dalam dalam apa ni keluarga tu. So tanggungjawab si suami tu memang ataupun lelaki tu memang berat. Nak jaga adik-adik dia, Ya. nak jaga keluarga dia dan juga si isteri tu bila dia dah kahwin dia dah pergi jadi isteri orang lain. Jadi tanggungjawab atau menjaga dia ialah suami dia pula. So ada dia punya tolakan dia punya tanggungjawab dah beza. Tapi si lelaki tu dia kena jaga juga adik-adik dia yang belum kahwin. Yang ada boleh jadi perempuan belum kahwin tu tanggungjawab dia kena jaga. Ya. So that's why Allah turun kau sebagai lelaki, kau sebagai seorang yang penghulu, kau jagalah apa yang tinggalkan. Sebagai pemegang amanah untuk adik-adik kau. Ini kita selalu bagi tahu. Tetapi macam apa Irwan cakap, tak semestinya kita tak boleh look at equalization untuk samaan pasal apa. Yang jaga kadang macam saya cakap dulu, yang jaga habis berat kepada mak ayah anak perempuan selalu. Mesti tu. Anak perempuan. Jadi dia kata kita buatlah secara hibah kepada anak perempuan tu. Bila cerita hibah tu dia tak termasuk dalam pusaka arwah. Jadi kita terus. Jadi dia tak ada golakan ke, tak ada pertikaian. Pasal apa masa hidup dah beri kepada anak perempuan. Tuan Haji, saya macam nak tanya dah juga kan. Bangun. Kau ada soalan bangun. Tuan Haji, saya mungkin Tuan Haji boleh kongsikan kan tentang macam lelaki lah. Katalah kalau kita ambil tanggungjawab sebagai lelaki kan, ada ahli keluarga yang meninggal dunia. Lepas tu dia dijadikan orang yang sepatutnya wasi harta. Wasi. Betul. Ingat. Cantik. Okey. Tapi bagaimana jika orang ini berlaku tidak Wasi ni yang pecah amanah maksudnya. Ya. Terus terang je, wasi ni yang, apa yang memanipulasi tu Haji sehingga dia mengambil harta yang ditinggalkan oleh arwah. Kurupnya. Wasi kisah. Ini telah bukan kisah benar saja. macam tahu pula kita. Tahu pula kan. Okay, jadi bagaimana untuk seseorang macam pendengar-pendengar kita Yalah. untuk kami sendiri juga kan, untuk macam ingatkan diri, macam takutnya kalau tak pegang tanggungjawab dia betul-betul. Ni wasi yang ni duit anak yatim kan, contoh kalau anak tu masih betul, kecil. Kan ini adalah hak orang ni ini wasi yang basi ni Tuan Haji. Ya. Marah betul ni. Apa mungkin yang seseorang wasi ni kena tahu betapa takutnya dengan tanggungjawab ni kalau tak dilaksanakan dengan betul. Bila cerita macam ni, kadang-kadang kita tengok tugas wasi ni ialah amat murni. Ya. Dia bertanggungjawab kepada harta pusaka yang ditinggal boleh jadi mak ayah dia. Jadi kalau you kata makan duit ni ialah makan duit anak yatim, Berdosa. waris tu boleh pertikaikan. Boleh jumpa, ambil peguam, boleh jumpa mengatakan wasi ni tak adil. Jadi dia orang boleh jumpa mahkamah, tengok boleh ke kita lepaskan tugas si wasi ni. Ada dia penjalannya. Melalui pengurusan peguaman boleh. Kalau tak nampak keadilan si wasi ni boleh. Jadi sebenarnya kalau anda rasa macam susah sangat, saya cadangkan anda terus dihubungi As-Salihin. Kerana mereka memang boleh membantu. Betul tak Zin? Kami bila jadi wasi, kami bila jadi wasi, kami tak ada kepentingan sesiapa pun. Kami jaga si mati tu. Arwah si mati dengan tanggungjawab kami ialah untuk jalankan pesanan-pesanan si mati. Mengikut hukum syarak. Kita tak bagi berat sebelah lah. Kita mengikut hukum dan kita ikut persetujuan si waris-waris. Setuju tak setuju. Ada perbincangan di situ. Ada perbincangan daripada mulanya sampai akhirnya. Ingat bayar hutang-hutang si mati, lepas tu tengok baki, kita tengok nak ikut hukum faraid atau ikut persetujuan bersama. Jadi kata ikut faraid, kita ikut faraid. Lepas tu kita bincang pula kalau faraid tu kata banyak harta. Jadi kita tengok, kita kolekkan harta punya nilai, kita tengok katalah nilai harta 10 juta. Macam mana nak buat pembahagian? Nak jual rumah ke? Nak crystallize aset, katanya kita jual dapat duit, kita bagi cairkan lah kan. Cairkan ataupun kita tengok daripada sudut kata kau ambil rumah A, kau ambil rumah B, kita buat. Ini yang patut
si wasi buat. Alright. Ah. Bukan makan sendiri je sampai Ya, kenyang ya, ya. Emosi tak ada kena-mengena Ada, kita. okey. Tuan Haji. Banyak soalan dia tanya Pak. Dia kumpul soalan dia Lama, keluarga. lama pendam. Seminggu lah tembul. Minggu lepas baru first time. Apa? Okey, Tuan Haji. Tadi Tuan Haji kata, kalau katalah adik-beradik kan. Okey, dia salah seorang adik-beradik ni diuruskan. Contohnya wasi tu tadi. Okey, adik-beradik ramai. Lelaki ramai, perempuan ramai. So jadi bila tadi kalau kata ada sesuatu yang tidak bersetuju dengan keputusan tersebut, berbincang. Ya. Bincang-bincang gaduh. Bincang-bincang gaduh. Makin bincang makin gaduh, makin bincang makin gaduh. Jadi Tuan Haji, apa pula jalan penyelesaiannya tu? Itu yang important ni. Sebelum lantik wasi, kena dapat persetujuan sama. Semua orang kena setuju. Ya. Lantik saya sebagai wasi. Kalau tak dapat persetujuan tak ada, tak boleh lantik. Ya. Jadi ini important tu. Jadi kalau kita katalah pergi kat pejabat pusaka kecil, harta bawah nilai 2 juta pergi sana, dia orang akan tanya, siapa yang kau setuju nak lantik jadi wasi? Selain tak dapat persetujuan, maka wasi tidak dilantik. Baik. Okey, dan tolong jangan lantik diri sendiri pandai. Saya wasi, jangan macam gitu Tak boleh macam tu. Jangan buat hal Wasi ni dia penting tau. Dia punya syarat dia tu persetujuan bersama. Kalau ada 7 adik-beradik, seorang tak setuju pun dia tak boleh jadi wasi juga. Dia kena semua setuju. Ya, insya-Allah. Tanggungjawab tu besar. Macam kena tukar tempat pula 12 hari. Betul. Tuan Haji duduk sini. Kita tanya. Baik. Okey, jadi kita pula lah pada cikgu. Lama sangat tu diam tu. Nama sangat angkut tu. Tak seronok. Seronok. Okey. Dah Tuan Haji terbalik kenapa dah. tu? Kenapa tu Tuan Haji? Tuan Haji nak Tuan Haji kenapa pula tu? Ya Allah. Okey. Jatuh. Okey. Tak apa Tuan Haji. Okey, Cik Wan, kita nak tahu siapa yang tidak dikira sebagai waris faraid. Sebenarnya dia tengok apa situasi tu. Macam saya cakap, macam contoh saya bagi. Bila orang kata adik-beradik, dalam situasi Natasha bagi tadi, adik-beradik bukan waris dalam kes tu. Oh, bukan. Sebab tak tersenarai. Tetapi kalau pula ada kes yang macam contoh tak ada ayah tadi, Natasha tak ada ayah dan Natasha tak ada anak lelaki, barulah ada bahagian adik-beradik pula. So saya tak pun nak cakap satu contoh tu bukan waris yang ni, sebab kena tengok kepada situasinya. Kalau saya pergi kepada dia berbeza-beza kepada rival pula, macam mana pula cerita dia? Saya fikir Kalau tak ada lelaki, so jadi tak ada waris macam tu. Dia sebenarnya kalau tak ada lelaki, ialah macam saya cakap, lelaki tu terdiri daripada ayah juga, anak lelaki. So ayah dia selepas anak lelaki tak ada, ayah tu masih lagi pendinding kepada adik-beradik, terus pergi ke adik-beradik. Ayah masih lagi. Alright, bila sebut tentang ayah tadi dan anak kan, adakah ayah yang mungkin tidak sihat, yang dah lesu, lemah longlai, kosong, tak bermaya. Oh, tu lirik lagu, sorry. Ayah yang macam dah tak sihat pun kita masih katakan sebagai pendinding, Masih sebab ayah lagi. itu juga dibantu oleh adik-beradik Masih yang lain. lagi. Keadaan mentally ataupun fizikal orang tu, selagi orang tu belum meninggal dunia, masih lagi dikira sebagai waris faraid. Walaupun orang tu bukan sekadar terlantar, tetapi juga mungkin dari segi mentalnya ada sakit ke, tidak waras, masih lagi dikira sebagai, tidak pernah dinafikan sebagai waris faraid. Macam anak kita lah. Kalau anak kita OKU, waris kita. Tetap waris kita. Waris tetap ada hak. Tetap ada hak. Sama ada boleh lantik sebagai wasi kita, itu lain cerita kan. Wasi tak. Tapi kalau nak lantik wasi, orang tu kena waras. Itu important ya. Tapi hak tu masih ada. Okey, baik, yang baru bersama-sama dengan kita tertanya-tanya macam meletup-letup ni, kenapa ni orang-orang emosi ni? Interview tetamu kan. Kita dalam program Rancang Harta Pusaka bersama dengan Asalihin. Kita ada 2 orang yang memang cukup pakar lah. Kita ada Tuan Haji Abdul Aziz Perry Muhammad dan juga Encik Irwan dari Asalihin. Okey. Kalau anda macam waktu sekarang ni anda rasa tak adalah wasi yang boleh anda lantik, mereka boleh menjadi wasi anda. Betul tak? Asalihin boleh menguruskan harta pusaka anda. Saya ingat tahun pula minggu lepas. Tuan Haji kata kita tak tahu bila kita akan pergi. Kadang-kadang kita rasa mungkin orang lebih tua dari kita akan pergi, tiba-tiba kita yang pergi. Jadi inilah sekarang waktu yang sesuai untuk kita tulis wasiat kita, untuk kita uruskan harta supaya yang tinggal nanti tidak susah. Ni juru cakap untuk Asalihin. Macam ustaz. Saya PA dia, Tuan Haji, jangan risau, nanti lagi kita boleh buka luar lah. Kita bagi dokumen, okey? Baik. Dan jika anda ada sebarang soalan yang bertanya sekarang, okey, 0326927939, okey, segala yang berkaitan tentang waris, harta pusaka, hibah dan sebagainya. Okey, dan kita nak bertanyakanlah kepada Tuan Haji. Kan ya? Kalau kalau kita tengok permasalahan tentang harta pusaka ni, contohnya macam ada harta yang beku. Lepas tu waris yang bergaduh tadi, macam yang contoh kita tanyakan pada Tuan Haji kan ya. Sedangkan dalam Islam ada faraid. Situasi tu tetap juga berlaku. Mungkin
sifat tamak ke ataupun macam aku betul ke mungkin Tuan Haji, ataupun sejenis yang memang tak takut dengan hukum-hukum agama kita ni. Dia macam ni, kalau kita buat perancangan awal dan kita dah lantik wasi, tak ada masalah. Yep. Wasi tu akan menguruskan dari sudut panggilan aset, panggil ni keluarga duduk bersama bincang pasal apa dia dilantik masa hidup si pewasiat tu. Tetapi yang masalah banyaknya bila tak buat perancangan, tak ada wasiat, tak ada pelantikan. Inilah nak dapat semua bersama tu mengambil masa, mengambil masalah dan dia berlapis-lapis. Itu akan datang masalah besar. Bila berlapis-lapis, artinya katalah satu level tu ada 4 adik-beradik tapi bahasa bergaduh. Tak ada wasiat, tak ada lantik. Dan tiba-tiba seorang ke 2 orang meninggal. Dah dari 4 jadi 10. Seorang tu ada anak 5, seorang tu ada anak 4 ke 3. 10 waris. Jadi adik-beradik dah tinggal 2. Anak buah dah tinggal lagi 6 ke 7, 8. Nak bincang sama, lagi besar masalah dia. Ini yang kita kadang-kadang lebih kurang 70 bilion aset kita macam itulah. Beku habis, tanah tak boleh pindah milik masih nama datuk, nenek ke mana. Kadang-kadang bila ada orang datang jumpa kat kami, tak ada buat perancangan, nak tanya adik-beradik berapa, 2-3 lapis datang. Yang tak ada kenal pun, tak kenal siapa-siapa. Orang kau cucu seorang, kau cicit seorang, tak kenal. Tapi masih hak. Ada hak, tapi tak kenal orang. So ini yang kita nak mengelakkan. Elakkan buat masa sekarang. Bila kita mampu, bila kita sihat belum sakit, buat perancangan. Ini kita nak buat. Itu yang kita galakkan, bagi tahu. Datang jumpa Salihin, datang jumpa konsultan kita. Ada kat 5,000 orang kat sana, kat luar. Ada pejabat kita untuk bagi tahu pengetahuan. Hari ni kita buka cawangan kita yang ke-5. Syabas. Dekat Kuantan tu, cawangan ke-5 kita buka. Dan sekali tu Haji bagi tahu hari ni buka yang ke-5 tu. Hari ni kami buka Pahang dengan Southern Terengganu Selatan. Pasal apa? Lagi dekat nak datang Kuantan daripada Kemaman daripada pergi ke Kuala Terengganu. Betul. Kita datang kat situ, kita dapat bagi khidmat nasihat. Khidmat nasihat free tau. Free. Percuma. Tuan Haji dah beritahu dah datang khidmat nasihat, belum buka file lagi ya. Belum buka file, percuma saja. Okey, Tuan Haji, contohlah misal katakan hari ni dia dengar. Hari ni mungkin usia baru 32 tahun. Usia siapa dia berdua tu angkat tangan. Okey. Jadi hari ni kita dah buat harta. Kita dah tulis dah kita punya segala isi-isi harta semua. Terlupa Tuan Haji. Dah 40 tahun yang lalu dah akan datang, tiba-tiba meninggal dunia. Okey, Salihin pun cek balik tapi dia ada pertambahan harta lain yang tidak dimasukkan ketika awal dia bertemu dengan Salihin. Macam mana dengan harta-harta yang selepas itu dibeli tu? Macam ni lah. Bila orang tu meninggal, kita diberitahu, kita akan bagi waris. Bincang dengan waris. Adakah si mati tinggal harta-harta lain yang tak tertulis? Kita tanya. Umpamanya akaun bank, beli rumah. Kita juga akan ikut pengagihan mengikut faraid kepada, ini kita panggil baki harta. Ikut faraid kepada siapa-siapa waris si mati tu. Kita akan buat. Kita akan uruskan segala masalah si mati tu dari sudut harta yang dia tinggal dan juga hutang yang dia tinggal. Ingat, to us, kepada kita, hutang yang perlu selesai. Dia nak jumpa Allah ni. Jumpa Allah, tak ada dia jumpa dengan hutang tergantung-gantung. Itu tugas wasi pertama. Selesaikan hutang dunia dan akhirat. Si mati tu. Itu dulu. Lepas tu kalau ada tuntutan harta semencarian daripada isteri, bagi. Ataupun dalam wasiat dia kata 1/3 nak bagi kepada bukan waris, kita bagi dulu. Itu tak ada masalah lah. Kita jangan waris tak boleh bertikai. Ini hasrat si mati, 1/3 hak dia nak bagi. Dia nak bina masjid ke, nak infak ke, nak bagi pada anak angkat ke, nak bagi kepada mak ayah dia yang bukan Islam ke, dia boleh bagi dalam hak 1/3. So Islam is beautiful cakap. Ya, betul. Islam is beautiful. Dia adil. Sama adil je. Tapi itu pulang pada kita lah. Jangan kita lengah-lengahkan. Jangan ambil masa sangat. Saya masih muda macam 2 orang kat sini. Kata tak payahlah kita buat dulu. Tunggulah kita masuk lingkungan bila kita dah masuk dementia. Itu susah lah.
Tak nampak dah tu. Masalahnya tu Haji nak diwasiatkan pun tak ada apa. Tak ada apa. Yang Tu ada lemak sebenarnya aje. tu. Macam saya cakap dulu, kereta pun harta. Itu pun patut diagih. Bukan kata-kata saya tak ada harta. Kereta pun harta. Betul lah, Ni betul lah, atas crown atas kepala pun harta juga. Tak payahlah saja. Kalau saya tu naik skuter, tapi bukan skuter motor tau, skuter yang kaki tu. Tuan Haji. Tapi kan kalau kita tengok kan situasi sekarang, kalau kata terlihat kekayaan itu, mungkinlah anaknya daripada kecil dah tahu dia kaya. Mak ayah dia kaya. Tapi mungkin ada jenis yang biasa-biasa ni, yang jenis macam tak apalah, nanti dah tak ada, esok barulah bagi-bagi kan. Tak nak beritahu sekarang. Kan nanti sibuk-sibuk tanya, mak rumah Jual lah tanah. Ayah, tanah tu lagi bagi Mak siapa? nak gelang, mak. Reben pula kan akan kandang kambing tu bagi kat nama siapa? Contoh macam tu. Saya akan bagi tahu orang, kalau nak bagi tahu kepada anak buat wasiat, bagi tahu kata aku dah buat wasiat. Tak payah Detail tahu sangat. kandungan dalam wasiat, jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu. Biar bila dah tak ada si wasi tu baca, bagi tahu. Ya. Oh, bawalah macam dalam drama-drama. Kita tak boleh pasal apa, inilah macam ni lah, bagi tahu kan macam ni lah dia mak jualan ni. Kita jangan bagi tahu, kita dah buat perancangan. Tapi mak kita kena bagi tahu kita. Bagi tahu lah, kita paling amanah lah. Bagi tahu kata dah. Ni bagi tahu. Kita anak sulung perempuan yang amanah kita lah. Amanah, kita paling Kita amanah. jaga mak kita duduk sebelah rumah kot. Saya duduk dalam rumah sekali. Amanah betul. Okey. Haji ni tak percaya pula orang kata. Baik, kita dalam program Rancang Harta Pusaka bersama dengan Asalihin. Faraid, siapa waris anda dan cara pembahagian harta. Kita ada Tuan Haji Abdul Aziz dan juga Encik Irwan Abdul Zahar. Sangat ramai yang menonton sebenarnya di live Facebook juga. Saya kira kedua-dua mereka ni cukup popular dah dalam bidang mereka. Dan yang baru dengar ni, dengar macam gelak-gelak tapi saja nak sikit cerita sikit pengalaman sebab orang suka testimoni tu Haji. Bila kita ada wasiat yang dah dibuat awal oleh arwah, bila hari dipanggil tu peguam bacakan kan, baru kita macam ada juga diletakkan kalau nak jual rumah ini kepada orang-orang ni, sebab suka hati dia lah, dia owner kan. Diletakkan dengan harga kasih sayang sebanyak ini. Kereta ni belikan jangan diminta-minta, ini kerana sayangnya kepada cucu, contoh. Nampak details tu? Details. Tu nak kena tulis ke tu? Tak boleh dah tu. Tapi itu antara yang maksudnya pengalaman sendirilah bila baca wasiat tu kan, macam dia ada rasa macam maksudnya sebelum meninggal dia dah fikir dah fikir elok. In fact dia panggil kita, boleh kan Haji kalau kita nak betulkan 2-3 kali wasiat itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Yelah, mana tahu kan di hujung-hujung usia kahwin lain ke, tambah isteri. Contoh tambah isteri ke, berubah fikiran dia maksudnya. anak bertambah. Okay, tak ada masalah lah, boleh diubah-ubah. Baik, Cik Ruan, kita nak tahu juga kan, kalau kata wasiat itu telah pun dibuat, okey, sampai kat level mak ayah tu macam tak dapat. Waduh, pergelutan tu tadi berlaku. Wow, teruk ni. Teruk kan. Okey, tiba-tiba kat part anak dia merasakan macam tak boleh. Dulu ibu ku lemah. Macam tu kan. Dulu ibu bapa ku lemah kan, tak ada ni, tapi anak ni bangkit. Nak memperjuangkan harta Yang untuk telah nenek dimanipulasi tu lah. Okay. Jadi boleh ke si anak itu untuk melakukan sedemikian? Maknanya dah berlapis lah kematian Dah tu. berlapis dah. Sebenarnya macam menjawab kepada kenyataan Cik Aziz tadi kan, dah 7 dekat 70 bilion. Antara faktor dia adalah kematian berlapis lah ni. Bila kematian berlapis, anak atau cucu cuba fight hak masing-masing kan. Dia berkata datuk nenek moyang tak buat apa-apa dulu. Tetapi itulah bila berlapis sebelum ada perancangan tu, sebab tak buat perancangan, itu yang menyukarkan. Tak ada, semua masalah boleh diselesaikan. Kan, bila yang penting kita tahu waris faraid, dan kita alhamdulillah di Malaysia kita dah terbaca artikel yang setelah 50 tahun dapat diselesaikan semata-mata untuk sebidang tanah. So benda betul boleh diselesaikan. Sebab tetapi dia akan berlanjutan ke sampai ke rakyat yang jauh lah. Contohnya lah generasi. Contoh Natasha tak buat apa-apa. Natasha ni multimillionaire. Amin. Dia jadi kaya. Satu hari anaknya kata nak menguruskan. Suhaib pun Natasha pergi dulu. Kemudian belum sempat anak tadi menguruskan pusaka isi ibu tadi, dia pula meninggal dunia. Jadi dia pula meninggalkan anak-anak juga. Dan indirectly dia, anak-anak tadi adalah akan menuntut hak si ayah ataupun ibu tadi untuk mendapatkan hak nenek. So dia akan melanjutkan, belum sempat pula salah satu cucu tu pula meninggal dunia. So itulah yang kes berlapis-lapis tu. Tetapi undang-undang ada. Selagi mana hak kita ada, kita boleh menuntut dan tak ada masalah.
Cumanya bila kita tahu daripada satu lapis jadi sampai 3-4 lapis, kita fahamlah dah macam kek lapis pula kan. So dia jadi kekangan tu jadi lebih hebat lah. Lebih menyukarkan, lebih menyukarkan. Tapi sekiranya kita mendapatkan dari awal kita bertemu dengan As-Salihin, maka As-Salihin boleh menyelesaikan masalah berlapis-lapis ini Tuan Haji. InsyaAllah. So far kita dah I think nak menakbir lebih kurang dekat 400 kes orang dah meninggal. Bukan kata dia senang macam tu, tak ada. Tapi kita kena duduk, kena bincang, kena bagi ilmu kat dia orang, kenapa and all that. Alhamdulillah sampai sekarang tak adalah masalah yang besar-besar. Sampai bergaduh-gaduh, sampai nak pergi perang, tak ada. Tapi ilmu dia dah tahu, hak dia dah tahu, tengok cara jalan. Sampai pergi perang ni Ingat malam tadi tak cerita Hindustan perang-perang TV2, ya Allah. Jangan lupa pakai topi perang. My Joy Mastani nama dia. Wah. Okey. Baik, jadi jangan Betul lupa tu Haji, saya tengok. kan dia jadi senang lah. Takut Tuan Haji selit macam marah. Tak, tu aja tak tahu tu crown tu. Geram Nanti tengok wasiat crown kat tu. siapa tu. Tu yang nak tahu tu kan. Kat Kau ni kawan-kawan pun pun jangan orang lupa. bagi Tuan Haji. Orang bagi ada jadi. Okey, jadi kita dalam program Rancang Harta Pusaka bersama As-Salihin. Okey, bersama dengan tetamu kita Encik Muhammad Irwan dan juga Tuan Haji Abdul Aziz dari As-Salihin. Jadi penting lah sebenarnya. Kan bila kita tahu apa tanggungjawab kita. Yap. Tuan Haji kan Ya. tentang pembahagian harta pusaka ini. Baik, dan kita nak tahu jugalah tentang sebab apa banyak kes yang kita dengar dalam mereka yang tidak bertanggungjawab terhadap harta pusaka ini, kan, pengurusan yang tidak jujur oleh si wasi itu tadi, kan. Bila adakah boleh diambil tindakan kepada wasi yang tidak bertanggungjawab ini? Cik Ran. Jawab. Dalam Baik, Cik Buang. Silakan Tuan Pugom. Ya. Dia serius sikit Syah. 25% Tuan Haji. Tak ada gurau. Tak ada gurau. Itu cerita Piramli. So macam saya cakap tadi, kita kat Malaysia ni ada undang-undang. Maknanya siapa-siapa yang dianiaya, dizalimi boleh stand up dan buat claim di mahkamah. Dan apa ground yang telah dilakukan oleh si wasi yang tak beramanah tadi. That's why Cik Aziz selalu beritahu kita, so melantik profesional wasi macam As-Salihin supaya kita tak ada conflict of interest di situ. Bila wasi ni sebab digalakkan di kalangan ahli waris, sebab dia pun menuntut bahagian dia. Kalau kita pergi lagi jauh, harta yang tak berwasiat kan, yang melibatkan mahkamah sivil tinggi kan, jadi harta yang lebih 2 juta saya cakap contohnya. So mahkamah sehingga memerlukan kepada 2 penjamin kepada harta yang kepada pentadbir yang nak jadi tadi. 2 penjamin yang sama banyak. Dia kena 2 penjamin tu kena sama banyak harta dengan arwah tadi. Kalau arwah ada 10 juta dia kena cari Penjamin yang harta 10 juta macam dia. Sebab menjawab soalan tadi, pentadbir atau wasi tadi takut dia buat sesuatu, dia lari ke apa, penjamin tu yang akan dikejar. Itu menjawab 70 bilion sebenarnya ada banyak aspek sebenarnya, ada banyak isu. Dia ada sureties bond itu, bond pentadbiran itu. Student nak ada soalan. Assalamualaikum Tuan. Saya ada soalan. Waalaikumsalam. Itu terfikir. Terfikir, Okey, contoh dulu kan, mak dan ayah, maksudnya ni yang agak berusia Tuan Haji. Okey, ayah meninggal dunia, tak ada apa-apa isu. Maksudnya tak ada pembahagian harta ke apa sebab mak masih hidup lagi. Okey, tapi rumah tu milik ayah, mungkin kereta milik ayah. Tiba-tiba lah faraid ke apa berdasarkan harta yang suami ditinggalkan dan sebagainya. Sebab sebelum ni memang tak pernah ada apa-apa isu. Sekarang dia rasa macam okay, I have to do something. So English. Sebab ibu dia Dia keturunan zaman British dulu. I have to do something supaya anak-anak I tak bergaduh. Can you speak in English? No. In English or Malay? In Malay. Okay. So, ni mak dia yang dah Hindustan. Hindustan. Okay, sebenarnya macam Cik Aziz cakap, awak ada kereta tak? Kereta pun dikategorikan tapi sebagai contohnya aset kan? kereta dan rumah tu ialah nama arwah suami dia. So sekarang dia dan ni dia akan mewarisi. Dan akan ada bahagian dia. Belum termasuk dituntut atas perceraian yang mahkamah akan tentukan lebih banyak daripada bahagian faraid. So ada harta-harta yang dia akan warisi. So digalakkan juga membuat wasiat sebenarnya. Bukan So nak tambah sikit. Mula-mula kita kena kumpulkan waris-waris si arwah
tengok siapa waris-waris si arwah suami. Salah satunya si isteri ni lah. Jadi bila dah lantik, dah setuju, lepas tu kita akan call asset. Kita akan panggil asset-asset apa bila kita dah dilantik. Bila kita lantik, kita dah call asset, lepas tu kita tengok pengagihan. Pengagihan si isteri tu kita akan bagi kepada isteri tu lah. Kalau kita dah lantik. Dan isteri tu saya galakkan, dia akan terima lah pasal dia masih hidup. Bila saya akan galakkan kepada isteri tu buat wasiat untuk harta-harta dia, termasuk harta yang didapat daripada suami. Tapi kita tak boleh kata pasal isteri, si suami tu dah meninggal, dia dah berhak. Tak ada. Pasal hak tu bukan, dia cuma 1/8 saja hak. Masa si suami meninggal 1/8. Baki tu anak-anak dia boleh jadi. Tapi important tu nak lantik wasi daripada golongan si arwah suami tu. So dia dapat buat pengurusan harta pusaka si suami. Betul. Selesaikan dulu yang bahagian arwah suami. Dan kita ada beberapa klien juga kesan daripada suami meninggal berjumpa dengan kita. Sebab dia tahu dia mewarisi. Dia berjumpa dengan kita untuk jadi kita punya pelanggan pula, untuk membuat wasiat dan seterusnya. Tu kalau kata dia sejenis yang bertanggungjawab tu, alhamdulillah kan. Sebab kalau kita lihat banyak juga kes wasi ni permulaannya nampak dia lah paling amanah, dia kata. Kita pun nampak dia amanah tu. Memang ada masalah dengan wasi ni saya tu Aziz. Kita nampak juga amanah dia tu. Memang testimoni ni. Tapi selepas itu nampak tak guna amanah dah. Dah semakin tak bahagia lah. Dia macam tu kan. Ya, jadi pemilihan itu kalau bila kita nak buat penentuan kan, pemilihan wasi tu kan, apa antara kriteria? Contoh macam ayah ni rapat dengan anak yang ni, okey, jadikanlah dia wasi. Selalu berlaku macam tu, macam anak rapat, kamu jadi wasi, so ingat adik-adik kamu ya, bagi ya ni. Selalu macam itulah. Ada cerita-cerita macam tu. Saya galakkan ambil pihak ketiga yang ada ilmu tentang perundangan Islam dan civil. Setuju. Itu mustahak. Jadi orang tu beramanah. Macam syarikat amanah. Dia orang third party yang tak ada kena-mengena. Dia tak dapat buat harta tu. Dia tahu ilmu. Tak ada hak feeling lah. Dia tahu ilmu. Ilmu hukum syarak dia tahu, hukum civil dia tahu. Orang Islam ni kita kena pergi kat dua jurusan. Mahkamah civil dengan mahkamah syariah. Mahkamah civil nak dapat surat kuasa, mahkamah syariah nak dapat sijil faraid, nak dapat application. So ada jurusan. Jadi kalau orang tu ada ilmu ni, senanglah si waris-waris tu. Cuba tanya saya. Cuba tanya saya macam mana? Tanya. Macam Kalau macam saya sangat mudah, anda cari saja as-salihin. Inilah Alhamdulillah. pihak ketiga yang dah menguruskan 400 tadi ni. Testimoni pada 400. Tuan Haji kata tidaklah pergi berperang, dapat selesaikan dengan baik. Ini cari tak susah buat apa? Jangan risau. Tuan Haji turun sendiri. Hello Daddy. Hello Daddy. Ada kes. Ada kes. Suka jumpa sekali. Okey, jadi dapatkan hikmat nasihat daripada As-Salihin untuk mengetahui dengan lebih lanjut lah. Betul, macam nak telefon Cik Irwan As-Salihin, nak telefon PKP ni. Kita di HQ terutamanya 0378809995. 809595. Ya, kita di HQ 78809595. Tu nombor dia bawa hutan pula kat luar. Takut 03-78809595. Okey, itu talian anda boleh hubungi untuk anda dapatkan maklumat lebih lanjut lah dari As-Salihin sendiri. Bagaimana mereka boleh membantu menguruskan harta pusaka anda. Dan juga macam saya cakap, saya ada lebih kurang 5,000 konsultan kat sana. Kalau jumpa dia orang, dia kata saya daripada As-Salihin, confirm orang tu memang orang dah ada ilmu tentang perancangan pusaka. Boleh konsult dengan dia orang. Boleh. Okey, kita pilih siapa? Kita pilih Tuan Aziz lah. Kita pilih kita kes tu berat sikit. Berat kes kita kalau ranking CEO ni yang kena selesaikan ni. Baik, apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Aziz Perum Muhammad, Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif di As-Salihin Trustee Berhad, dan juga kepada Encik Muhammad Irwan Abu Zahar, Ketua Jabatan Sokongan Perniagaan di As-Salihin Trustee Berhad juga. Dan bersama-sama dengan kami dalam program Rancang Harta Pusaka bersama As-Salihin. Minggu depan kita lagi tu aja. InsyaAllah ada. Minggu depan topik yang lain boleh kita nak bawa kepada anda. Mungkin juga nanti kita akan ada kes-kes. Case by case kita selesaikan. Kita buat study case lah. Boleh tanya kan? Right. Wow, dah pakai mask ni. Dia macam undercover gitu Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio. Stesen Berita. Bisnes anda.